Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan Teacher Sinta kali ini, kita akan teruskan bahagian kedua bagi topik nisbah dan graf fungsi trigonometri tingkatan 5 Matematik SSM, bab yang ke-6. Baik, jadi untuk bahagian yang kedua, kita akan tengok bagaimana nak menentukan ciri-ciri graf fungsi trigonometri bagi y sama dengan sin x, y sama dengan cos x dan juga y sama dengan tan x, di mana sudut tu di antara 0 hingga 360 darjah. Yang kedua, kita nak belajar juga macam mana nak mengetahui kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri y sama dengan A sin bx tambah c, y sama dengan a cos bx tambah c dan juga y sama dengan a tan bx tambah c. So, kita tengok satu persatu. Okey, jadi kalau diikutkan, benda yang paling penting dalam subtopik ini adalah untuk kita kenal graf. Jadi, first kali nak kenal graf sin x. Okey, ini graf y sama dengan sin x kan. Okey, sebenarnya ada cara paling mudah tapi saya nak tunjukkan dulu ciri-ciri dia. Okey, kalau graf y sama dengan sin x, dia mempunyai nilai maksimum 1. Okey, nampak tak? Dia berada nilai 1 apabila sudut dia 90 darjah. Okey, nilai minimum dia adalah negatif 1 apabila x sama dengan 270 darjah. Dan dia memintas spasi x pada x sama dengan 0, okey, 180 darjah dan juga 360 darjah itu di pintasan x. Dan graf y sama dengan sin x juga memintas spasi y pada y sama dengan 0 di pintasan y. Okey, sebenarnya nak buat graf ni, okey, macam mana? Cara paling mudah sebenarnya kita guna kalkulator. Jadi kalau nak buat y sama dengan sin 0, okey, awak note kat kalkulator tu y, sin 0, awak dapat berapa nilai dia? Jadi awak dapat 0 kan? So awak plot di titik 0, x 0, nilai dia pun 0. Okey, kemudian plot pula sin 90 darjah. Awak akan dapat dekat kalkulator sin 90 darjah adalah 1 kan? Okey, jadi awak plot lah di 1. Macam itulah seterusnya. So akan terhasil lah graf dia macam ni untuk y sama dengan sin x. Okey, berbeza dengan graf yang kedua, itu y sama dengan cos x. Okey, yang ini kalau tadi dia bermula 0 tu dengan nilai 0 juga kan. Okey, yang ni dia walaupun x 0, okey, dia bermula dengan nilai maksimum terus kat situ 1. Dia terus plot dekat 1. Itu beza cos dengan sin. Okey, dia punya nilai maksimum 1 apabila x sama 0 dan 360 darjah. Okey, nilai minimum dia adalah negatif 1 apabila x sama dengan 180. Okey, dia meminta spasi x pada 90 dan 270 darjah dan juga meminta spasi y pada y sama dengan 1. Okey, macam tadi juga. Okey, awak tekan kalkulator, awak buatlah cos 0. So, awak akan dapat cos 0 di kalkulator 1 kan. Jadi, awak plot lah dekat graf tu 1. Okey, kemudian cos 90, awak akan dapat nilai dia 0. Jadi, awak plot dekat cos 90 tu nilai dia 0. Jadi, dapatlah terhasil lah graf yang macam yang saya tunjukkan ya. Okey, seterusnya graf y sama dengan tan x. Yang ni dia lain sikit, berbeza dengan sin dengan cos tadi graf dia. Nilai maksimum dia ialah infinity. Dia tak terkira, tak terhingga. Okey, nilai minimum dia juga negatif infinity. Sebab dia duduk bahagian bawah lah. Okey, maksimum tadi duduk bahagian atas. Okey, dia meminta spasi x pada x 0, 180 dan 360. Okey, meminta spasi y pada y sama dengan 0 dan juga nilai tan 90 dan tan 270 dia tak takrif. Okey, tak ada. Tak ada dalam maksudnya tak boleh plotkan pada graf. So hasilnya graf untuk tan x macam yang ditunjukkan lah dalam slide tersebut. Okey, seterusnya kita tengok satu contoh. Kerana contoh, soalan ni banyak di kertas 1 jawab untuk ABCD. Okey, dia bagi contoh graf, dia tanya apa nama graf tu, siapa punya, adakah sin, cos ataupun tangent. Jadi contoh, tentukan sama ada setiap graf trigonometri berikut dia ialah graf sin, cos dan ataupun tan. Okey, cara dia, kita lihat nilai maksimum 1 tu berada pada x 0. Jadi kita note kat situ, kalau sin dia bermula 0 dengan 0 kan, 0, dia akan naik macam tu. Tapi kalau cos dia bermula dari atas terus, dari atas dekat 0 tu mula pada atas. So sahlah dia adalah y sama dengan cos x. So kalau awak nak lebih confirm lagi, awak tekan kalkulator awak. Okey, nilai apa? Adakah sin 0 yang dapat 1? Ataupun cos 0 ataupun tangent 0. Macam tu. Okey.
Okey, yang ini kita teruskan dengan melakar graf. Okey, yang ni bila melibatkan perubahan pada pemboleh ubah A, B dan C. Okey. Graf trigonometri bagi Y sama dengan A sin BX. Okey, tambah C. Okay, itu kalau ada C lah. Contoh kat sini, A tu adalah perubahan nilai maksimum dan minimum. Okey, sama ada ke atas, melengkung ke atas atau melengkung di bawah. Okey, B pula tempoh fungsi tu. Maksudnya kalau sin dengan cos, cara dia nak buat adalah 360 terbagi nilai B tu lah. Okey, tempoh dia satu lengkung lengkap tu, atas dan bawah tu lengkap lah, itu tempoh untuk B. Dan C adalah perubahan kedudukan graf. Okey, sama ada kalau tak ada dia kekal lah seperti graf asal ya. Kalau dia ada nilai C, maksudnya graf pada A tu dia akan adakah dia naik ke atas kalau lebih besar kosong, ataupun kalau C kurang pada kosong dia akan daripada A tu dia akan turun ke bawah. Macam tu. Okey. Okey, ni contoh. Okey, Raja Islam menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Ni dia dah bagi. Yang warna pink tu dia dah bagi siap-siap. Okey, iaitu Y sama dengan sin X. Lakar setiap fungsi trigonometri berikut pada paksi yang sama. So, dia suruh lakarkan Y sama dengan sin X tambah 1. Jadi, first kali kita tentukan yang mana A, yang mana B dan yang mana C. So, tengok contoh sin X tambah 1 tu, A dia adalah 1 kan. Jadi, betul lah. Kita akan bermula dengan 1. Okey. Kemudian B dia 1 juga, maksudnya satu putaran lengkap dia 360 bagi 1. So dia akan berhenti di 360 lah untuk satu putaran lengkap tu. Dan C dia yes, ada kat situ, tambah 1. Maksud dia graf dia yang mula pada 1 tu dia akan naik ke atas 1. Daripada kosong kan, kalau asal sin X tu dia mula pada kosong kan. Jadi kalau ada tambah 1 untuk C tu nilai tambah 1, maksudnya bergerak 1 ke atas. Nampak ada anak panah biru kat tepi tu, itu maksudnya bergerak 1 ke atas. So hasillah graf dia macam tu. Okey. Okey, seterusnya kalau soalan sama juga tadi tapi diberi graf fungsi yang baru iaitu Y sama dengan 2 sin 2X. Okey, di sini kita tentukan A, B dan juga C. Okey, C dah tak ada kat belakang. Okey, tak ada kan, tak ada tambah C kan. Tapi ada nilai A tu 2. Okey, so kita tengok balik kalau A2 bermaksud kat mana A2? Okey, A2 tu maksudnya amplitude menjadi 2. Amplitude menjadi 2. Maksud dia asal-asal dia dia akan naik ke 1 je kan, daripada graf sin kan, daripada kosong naik ke 1 kan. Tapi kalau contoh ni dia ada A dia 2. Maksudnya pada A tu daripada kosong tu dia akan naik terus ke 2. Dia tak naik ke 1. Tu maksudnya amplitude A tu sama dengan 2. Kemudian B, nilai B pun 2 kan. 2X, BX. So B sama dengan 2. Maksudnya 360 darjah kita bagi dengan 2, kita dapat 180. Jadi satu lengkung lengkap tu berhenti di 180. So dia mula lagi 180 lagi. Macam tu. Okey, jadi terhasillah graf dia macam ni dalam slide ni. Okey, teruskan dengan Y sama dengan A cos BX. Okey, yang ni sama juga macam tadi. Okey, perubahan nilai samalah dia macam sin tadi. Okey, perubahan nilai minimum untuk A. Okey, B tu tempoh fungsi, C tu perubahan kedudukan graf. Dia sama macam sin. Okey, dia contoh dia macam ni. Y sama dengan 2 cos X tambah 1. So, cara nak buat, kita tentukan dulu A, B dengan C. A tu 2, B tu 1 dan C tu adalah 1 juga. So, awak nampak graf dia berubah. A tu amplitude. Okey, fungsi dia adalah 2, dia naik kan, daripada 1 naik lagi 2. Sebab tu dia bermula pada 3. Okey, B dia 1 saja, sebab tu dia bermula lengkung lengkap dia daripada 0 ke 360. Okey, C dia tambah 1, maksud dia bertambah lagi, berganjak lagi 1 ke atas. Hasillah graf dia macam tu. Okey. Okey, bagi tan A sama dengan tan BX. So, A dia tiada amplitude. Okey, so dia berbeza dengan C dengan cos. B dia adalah tempoh fungsi tangent 180 bagi dengan B. So perubahan dia sama macam tadi lah untuk C dengan cos. Contoh dia kat sini kalau nak lakarkan Y sama dengan tan 0.5X tolak 1. Jadi A dia 1, B dia 0.5, C dia adalah negatif 1. So A tiada amplitude so dia macam biasalah. So B dia 0.5, dia 180 okey, bagi dengan 0.5 kita dapat 360. Jadi dia akan berakhir di 360. C dia negatif 1, maksudnya berganjak ke bawah 1. Sebab tu dalam graf yang tunjukkan tu dia ke bawah 1 daripada yang asal kan. Okey. Seterusnya okey. Contoh nak melakar graf Y sama dengan 2 cos X tambah 2. So kita tentukan balik apa itu A, apa itu B, apa itu C. So A adalah 2, B adalah 1 dan C adalah 2. So bila A 2 maksudnya dia bermula dengan 2 lah. Okey, tapi dia ada C tu
tambah 2 kan, so dia berganjak 1 lagi ke atas. Dan B tu adalah 360 darjah bagi dengan 1. Serta hasillah graf yang macam tu. Okey, itu saja buat Teacher Sinta. Terima kasih.